Salam sejahtera. Nama saya Sipri Anak Kelen. Pada hari ini, saya bersama rakan saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk Diversiti Budaya dalam Pendidikan Abad ke-21 di Sekolah Kebangsaan. Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ini dilaksanakan adalah bersesuaian dengan negara Malaysia yang kini sedang berkembang pesat seiring dengan ledakan globalisasi. Ini adalah untuk membawa satu perubahan yang akan memberi kesan kepada dunia pendidikan di Malaysia. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 ini adalah menggunakan pembelajaran dan pemudahcaraan yang lebih berpusatkan murid untuk meneroka penggunaan teknologi terkini dan kemahiran aras tinggi. Selain itu, dalam pembelajaran abad ke-21 ini juga menyediakan kemahiran menangani cabaran dunia pendidikan yang terdedah kepada pelbagai interpretasi dan kontroversi yang mencabar pemikiran individu. Oleh demikian, diversiti budaya dalam bilik darjah memerlukan peranan para guru dalam menghubungkan jurang persepsi antara murid di bilik darjah bagi menjayakan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Abdul Manan, nombor matrik 268175. Saya akan menerangkan tentang pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ini memfokuskan pada warga global yang mempunyai kemahiran pengetahuan dan kemahiran motivasi dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan dan persekitaran. Ia juga membina perpaduan antara kaum dan bahasa untuk menghilangkan prasangka dan stereotip kaum dan membangkitkan rasa hormat terhadap perbezaan etnik, kaum dan budaya. Persatuan Pendidikan Amerika menyatakan 4 kemahiran penting iaitu pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti. Menurut James, usaha menambah 2 C di pembelajaran abad ke-21 iaitu kewarganegaraan, citizenship dan character. Menurut model Asler dan Stacker, aspek kewarganegaraan seseorang pelajar harus tahu peranannya sendiri sebagai seorang warga negara berkaitan soal status, had, amalan dan kompetisi. Pembelajaran abad ke-21 ini mempunyai kemampuan dan kemakaran dalam memimpin dan bersama dengan orang lain. Ia juga melahirkan rakyat yang menghayati nilai, menjelaskan murid hari ini akan memasuki dunia yang penuh dengan cabaran yang hebat daripada kemanusiaan, alam sekitar hingga ke konflik senjataan. Untuk mengatasi cabaran, murid perlu mempunyai kemahiran untuk memimpin seperti jujur, belas kasihan, adil dan beretika. Perlu diterapkan agar dijadikan panduan dan membuat keputusan. Justru itu, murid akan menjadi warga global disokong dengan dasar nilai sejagat serta memiliki identiti nasional yang kukuh setelah meninggalkan alam persekolahan. Kerana nilai yang telah dipelajari akan diterapkan dalam kehidupan seharian, di mana nilai tersebut menghasilkan tingkah laku sivik seperti peningkatan dalam kejahatan sukarela, penerimaan individu bagi lain bangsa, agama dan etnik, menjauhi rasuah dan jenayah serta menunjukkan tingkah laku amanah dan berintegriti. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep diversiti budaya. Konsep diversiti budaya ini berkait rapat dengan kepercayaan, pengakuan dan pengiktirafan terhadap keanekaragaman dan unsur kepelbagaian budaya dan etnik yang mengaruhi gaya hidup, pengalaman, sosial dan identiti peribadi suatu bangsa. Diversiti budaya ini juga meliputi pemahaman, penghargaan dan penilaian terhadap budaya seseorang dan etnik masyarakat. Penilaian ini bukan bermakna bersetuju, tapi melihat sesuatu komuniti etnik mengekspresikan nilai-nilai budaya mereka dan penerimaan bahasa lain terhadap kebudayaan tersebut. Diversiti budaya merupakan konsep pendidikan kepada murid yang berbeza etnik, keturunan, bahasa, adat rasam dan budaya dalam memberi peluang pendidikan secara adil dan sama rata serta bergaul dengan rakan di dalam bilik darjah dengan baik. Konsep diversiti budaya dalam pembelajaran abad 21 harus ditekankan dalam menyemak etika dan kerohanian dalam setiap diri murid bagi menempuhi cabaran dalam kehidupan dewasa agar dapat menyelesaikan setiap masalah secara rasional dan bijak serta dalam menyumbang dalam kesejahteraan ekonomi komuniti dan negara. Saya akan menerangkan tentang generasi pelajar dalam pembelajaran abad ke-21. Pada era
Pada era globalisasi ini, murid dengan mudahnya boleh mendapatkan segala maklumat dan ilmu di hujung jari dengan cara mengakses internet, tidak kira masa dan tempat. Ia akan menjadi cabaran kepada guru jika tidak melekatkan diri dengan ilmu komunikasi menggunakan teknologi. Pengurusan jurang generasi perlu diuruskan dengan baik di dalam bilik darjah untuk memahami perbezaan dan persamaan di antara generasi supaya dapat memberi kesan positif terhadap komunikasi guru yang berkesan sekaligus dapat memupuk murid untuk belajar. Menurut Tapscott, membagikan demografi manusia kepada beberapa kelompok berikut. Nombor 1, pre-baby boom, lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya. The baby boom, lahir antara tahun 1946 hingga 1964. The baby bust, generasi X, lahir antara tahun 1965 hingga 1976. The echo of the baby boom, generasi Y, lahir antara 1977 hingga 1997. Generation Net, generasi Z, lahir antara tahun 1998 hingga 2009. Dan Generation Alpha, generasi A, lahir pada tahun 2010. Bukan dilihat pada luaran saja, bahkan dilihat dari aspek cara pemakaian, cara berkomunikasi dan bertutur. Setiap generasi mempunyai pengurusan yang bijak bagi mengurangkan jurang yang luas di antara kedua generasi. Menurut Tapscott, generasi Z adalah golongan yang dilahirkan pada tahun 1998 hingga 2009. 2009 merupakan generasi teknologi. Generasi Z telah dididik serta didorong oleh ibu bapa mereka dalam menggunakan dunia laman sosial sejak dari kecil lagi, serta menjadi kebiasaan bagi mereka dalam berkomunikasi dalam maya, menyebabkan mereka kurang mahir dalam kemahiran komunikasi serta kurang kemahiran interpersonal. Zaman teknologi terkini, murid mudah mendapat informasi yang diingini dengan hanya mengakses internet. Ia akan menjadi cabaran kepada guru jika tidak melekatkan diri dengan ilmu teknologi supaya tiada jurang antara guru dan murid. Isu di dalam pembelajaran abad ke-21 dalam diversiti budaya. Pembelajaran abad ke-21 ini memerlukan dorongan dan ajakan baru kerana diversiti budaya dan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi. Dasar globalisasi membuka ruang pada remaja dalam bentuk pengaruh tidak kira aspek positif ataupun negatif. Pewujudan pendekatan yang positif dan bersesuaian harus dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar murid boleh menerima segala maklumat, pandangan, idea yang berkesan. Terdapat beberapa isu diversiti yang perlu diberikan perhatian, iaitu isu Islamofobia adalah merupakan isu yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi terhadap Islam dan Muslim. Prasangka terhadap orang Islam di kalangan orang bukan Islam menjadi semakin ketara selepas terjadinya peristiwa 11 September 2001. Ia terjadi kerana saluran media barat memberikan gambaran buruk dan tidak adil terhadap orang Islam. Orang Islam dianggap pengganas. Ini menyebabkan orang bukan Islam di barat dan Malaysia tidak faham serta tidak jelas tentang kesucian agama Islam serta menambahkan kebencian dan prasangka terhadap orang Islam. Seterusnya, terdapat juga hubungan yang renggang antara murid Islam dan bukan Islam. Ia adalah disebabkan kurangnya pergaulan di antara murid berlainan agama serta bukan kurang pemahaman terhadap budaya, adat dan amalan dalam sesuatu kaum. Selain itu, kajian kes di negeri Pahang menunjukkan masih terdapat perspektif yang sederhana berkaitan dengan kepelbagaian budaya di kalangan pelajar sekolah disebabkan kurangnya pendedahan dan dorongan daripada pihak sekolah terhadap kepelbagaian budaya. Selain itu, masalah komunikasi dan bahasa. Masalah ini terjadi di kalangan murid yang tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik, menyebabkan murid sukar berkomunikasi dan bergaul dengan murid lain. Mereka yang tidak fasih bahasa Melayu akan terasa tersisih dan rendah diri bila tidak dapat berkomunikasi dengan rakan yang lain. Hal ini akan memberikan
kesan kepada penurunan prestasi pembelajaran mereka di dalam bilik darjah disebabkan kurangnya pergaulan mereka dengan rakan-rakan di dalam bilik darjah. Langkah dalam menangani isu pembelajaran abad ke-21 dalam diversiti budaya. Pertama, guru seharusnya bijak dalam menangani murid yang berasal pada pelbagai budaya dan agama. Guru juga harus menanamkan sikap, nilai dan sasiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Yang kedua pula, guru hendaklah bersedia dalam kepelbagaian sosial budaya murid yang datangnya daripada pelbagai budaya dan agama. Ini bermaksud, sebelum memulakan pembelajaran di bilik darjah, guru seharusnya mengetahui atau menyiasat latar belakang murid yang datangnya daripada pelbagai budaya dan jangan menimbulkan isu sensitif atau negatif di dalam bilik darjah supaya tidak menimbulkan kekacauan. Yang ketiga, mengenali tentang latar belakang murid, contohnya seperti budaya atau agama dengan mendalam supaya dengan itu membolehkan guru untuk memberikan layanan yang adil kepada individu murid. Perbezaan budaya dan agama seharusnya tidak dijadikan alat bagi mengesahkan generalisasi dan pelabelan. Dan keempat, dengan menggunakan maklumat latar belakang murid, guru seharusnya menggunakan perkara tersebut untuk memahami tingkah laku dan budaya murid. Yang kelima, hubungan interpersonal yang baik antara guru dan murid perlu diwujudkan di dalam bilik darjah. Dengan cara mengamalkan kelas mesra budaya yang positif dan berkesan, guru akan dapat menyampaikan segala isi pembelajaran serta maklumat kepada murid dengan tepat dan berkesan. Dan yang terakhir pula, murid diterapkan dengan rukun negara dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru seharusnya bertanggungjawab mendedahkan rukun negara kepada murid semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah tonggak dalam membina perpaduan di negara kita yang mempunyai masyarakat yang berbilang etnik, agama, bangsa dan budaya. Kesimpulannya, pembelajaran abad ke-21 ini menjadi kunci yang utama kepada perubahan dan pembaharuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Jika diversiti budaya ini tidak dapat diselesaikan oleh warga pendidik dalam kalangan murid, ia akan menjadi masalah dalam dunia pendidikan untuk menghadapi cabaran dunia pada abad ke-21. Murid akan didedahkan dengan teknologi iaitu internet, sosial media dan ini akan menjadi cabaran kepada pendidikan formal seperti sebelum ini. Mengadaptasikan kepada kaedah pengajaran selari dengan perkembangan pantas teknologi supaya proses pendidikan berjaya melahirkan modal insan yang berkualiti dalam menyelaraskan sistem pendidikan bagi menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Terima kasih.